Okey, kita sambung kita punya lecture yang tertinggal. Sorry sebab screen ni dia ada space untuk dia record sebenarnya. Okey, cuma kalau you tengok kat sini ya. Okey, this one yang you tak nampak ni adalah mengenai label productivity. This one is label productivity. Sekejap. This one is foreign exchange, culture, changing attitude towards the industry and proximity to market, suppliers and competitors. Okay, boleh tengok slide. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi macam mana kita nak decide, nak pilih lokasi yang betul bila kita nak manage operation kita. Okay, so kalau you tengok sekejap Okay. Yang pertama, faktor yang pertama yang kita tengok tadi, kalau kita nak pilih kawasan, sesuatu kawasan bila kita nak berniaga, yang pertama kita kena tengok dari segi labor productivity. Okey, dia kata wage rate are not the only cost. Maksudnya, yang pertama sekali, kalau kita nak pilih kawasan, okey, ada macam you pernah dengar, alright, macam iPhone pun sendiri dia outsource dia punya production daripada country dia ke China. Okey, sebab dia kata wages ataupun bayaran upah kepada pekerja-pekerja dekat sana lebih murah. Okey, itu adalah salah satu faktornya juga. Okey, kenapa orang switch pergi ke China ataupun pergi ke India because of the labor cost. But then dia adalah bukannya salah satu faktor kenapa satu-satu company tu dia switch pergi ke negara yang macam China ataupun India. Okey, dia tengok juga dari segi productivity. Okay, maksudnya dia kata lower productivity may increase total cost. Okay. Apa ni? Maksudnya, kalau kita belajar kan, kita belajar dalam chapter 1. Okay, kita belajar output. Okay, maksudnya kalau kita tengok yang kita belajar, okay, kita belajar dalam chapter 1, apa yang kita belajar dalam chapter 1. Okay, output. Okay. Output. Okay, dibahagikan dengan input. Betul tak? Kita belajar dalam chapter 1. Right? Output bahagi dengan input. Okay. Tetapi, alright, apa yang kita dapat belajar daripada output dengan bahagi dengan input ni? Okay, kita dapat belajar bahawa kalau sekiranya unit yang kita produce, okay, bahagi dengan input ni, okay, semakin meningkat, maksudnya productivity kita semakin baguslah. Okay, jadi you tengok kat sini dia ada bagi dua contoh. Labor, dia ada bagi formula lah. Labor cost per day, berapa dibayar pekerja dia sehari dengan productivity, maksudnya unit yang dia produce sehari. Okay, and then yang kita nak cari adalah cost per unit. You tengok bila dia pilih lokasi dekat South California, contoh sehari pekerja dia bayar $70 dan pekerja tu dapat produce 60 unit. Jadi satu unit tu harga dia $1.17 per unit. Okay, dia bawa pergi Mexico. Mexico dia bayar gaji $25 sehari. Pekerja dia dapat produce 20 unit. Okay, at the end cost satu unit jadi $1.25 satu unit. Okay, you tengok dekat Mexico, walaupun upah dia ni lagi murah daripada South California. Tapi you tengok sini kan. South California sehari kena bayar 70. Yang ni kena bayar 25. Okay. Tapi you tengok pula kepada unit yang dia produce. Orang pekerja di South Carolina, okay, boleh produce, dibayar 70, boleh produce 60 unit. Tapi dekat Mexico bayar $25, boleh produce 20 unit. At the end, yang mana lagi murah? Dekat South Carolina. Okay. Dia kita kira bukannya hanya semata-mata berapa gaji yang kita bayar. Okey, maksudnya walaupun dia memilih lokasi untuk berniaga di China, tidak semestinya dia hanya fikir, oh tak apalah kita pergi ke China sebab China kita bayar gaji murah. No, it's not only that. Okey, dia akan tengok dari segi productivity. Ni, kita akan fokus kepada ni. Productivity. Itu yang pertama. Faktor yang pertama, kenapa
orang memilih satu-satu kawasan. Okay. And then seterusnya ialah the next point is kita nak pilih lokasi, kita kena tengok ni, exchange rate and currency risk. Okay. Kalau kita nak outsource, terutamanya kalau kita nak outsource pergi ke negara lain, kita kena tengok ni. Ini faktor yang utama, exchange rates. Okay, of course lah. Okay, kebanyakannya akan memilih negara-negara yang murah. Okay, even macam contoh kalau kita dengar kan, iPhone sendiri buat produce dia punya production di China dan sebagainya. Because ni, ada exchange rate ni, exchange dan currency risk ni murah. Okey, kenapa dia memilih yang rendah, lebih rendah? Satu, dari segi wages. Yang kedua ialah dari segi ni, significant impact on the cost. Maksudnya, bila dia bayar gaji pekerja dengan bayaran yang jauh lebih murah, maksudnya cost diorang akan lagi rendah. Bila cost diorang akan lagi rendah, okey, dia akan dapat produce something yang lebih murah lah. Okay, kalau you tengok pun lambakan-lambakan dekat, bukan lambakan lah, macam barang-barang yang dijual dekat kedai RM2 contohnya. Okay, kenapa benda tu boleh dihasilkan dengan lebih murah? Okay, sebab, and then you pun tahu kan, pen di ekor kedai RM2 tu. Okay, you nampak dia macam seolah-olah pen Faber-Castell, seakan-akan Faber-Castell, tapi bukan. Okay, so maksudnya pen tu adalah orang kata macam ciplak lah. Alright. Dan benda tu dapat dijual dengan murah. Sebab apa? Sebab ni lah. Sebab most of the barang yang kita tengok yang murah tu adalah daripada China. Okay, because of exchange rate ni memberi impact kepada cost ni. Okay, and then rate change over time. Of course, okay, rate akan berubah lah sepanjang masa. Okay, and then dari segi cost. Okay, cost ni kita ada dua jenis. Okay, dari segi kalau kita nak pilih lokasi. Kita ada tangible cost and kita ada intangible cost. Okay, tangible cost ni ialah easily measured cost such as utilities, labor, material and taxes. Ini tangible cost ni, cost yang kita boleh tahu, kita boleh, bila kita nak agak, kita nak kira, ini yang kita masuk dulu. Ini yang kita fikir dulu. Ini yang kita ambil dulu. Maksudnya, okay, tangible cost ni what I can say is that cost kasar yang kita akan fikir bila kita nak fikir tentang cost, bila kita nak berbicara tentang cost. So, orang bila ini adalah komitmen-komitmen dalam bisnes lah. Utilities, bayar gaji pekerja, material, taxes. Intangible cost ni, yang maksudnya cost yang susah untuk kita quantify, untuk kita kira. Tapi sebenarnya dia ada. Contoh macam education. Kita hantar pekerja kita pergi training. Public transportation, community, quality of life dan sebagainya. Okay. And then, the next one is faktor yang seterusnya kalau kita nak memilih lokasi ialah mengenai political risk, value and culture. Okay. Dia kata apa? National, state and local government attitudes towards private and intellectual property, zoning, pollution, employment stability may be in flux. Worker attitudes towards turnover, unions and absenteeism. Globally, culture have different attitude toward punctuality, legal and ethical issue. Okay. Ini secara generalnya, apa yang dia nak cakap ialah, kalau kita nak pilih lokasi, especially lokasi itu, dia berada di luar negara kita sendiri. Maksudnya kita nak outsource pergi negara lain. Ini yang kita nak tengok lah. Okay, apa dia punya undang-undang, legal, attitude. Contoh, kalau kita nak buka kilang di Jepun contohnya. Ataupun kita di sini di Malaysia nak bekerja di syarikat Jepun yang datang daripada Jepun. Contoh macam Texas Instruments dan sebagainya kan. Okey. Walaupun kilang tu dibuka di Malaysia, okey, tapi pekerja-pekerja dekat situ mungkin membawa budaya Jepun. Okey, jadi bila membawa budaya Jepun, walaupun kita bekerja dalam negara kita sendiri, kita kena faham culture company tu. Maksudnya, oh, this is a Japan company. We should be punctual dan sebagainya. Okey, ataupun kita sendiri dapat peluang bekerja dekat Jepun contohnya. Kita kena understand lah, okey, culture di Jepun, punctual, pembersih dan sebagainya. Lain pula kalau kita dapat bekerja di Afrika contohnya. Biasanya kalau dekat-dekat blah-blah Afrika ni, okey, diorang tidak mementingkan punctuality. So, kat situ kita kena learn lah culture setiap country. If let's say kalau kita nak buka kita punya business, lokasi kita punya business outside from our country. Okay, the next one is
proximity to market and proximity to suppliers. Okay, proximity to markets ni dikata very important to service the IT system or high transportation cost may make it important to manufacturers. Okay, so kalau kita nak memilih lokasi, kenapa market, proximity to market ini penting? Kenapa? Terutamanya dalam bidang servis. Kenapa? Okey, bila melibatkan servis perkhidmatan, kita sangat-sangat mengharapkan benda tu convenient kepada pelanggan kita. Okey, contohlah, if let's say saya bagi example lah. For example, hotel contohnya. Okey, hotel ni dia maksudnya memberi servis kepada guest contohnya. Okey, so if let's say lah kan, okay, katakanlah kan, hotel ni you tengok dia ada apa? Dia ada bilik, okay, bilik tu ada apa? Ada bedsheet, ada pillowcase dan sebagainya. Dia memerlukan apa ni? Dia memerlukan how I can say this one? Okay, alright. Proximity to market. Sorry, tadi I macam nak cakap proximity to suppliers pula. Okay, proximity to market ni maksudnya ketepatan kita berada dalam pasaran. Okay, very important to service. Okay, if let's say macam ni lah. Contohlah. Okay, dia kata JIT system or high transportation cost may make very important to manufacturers. Okay, if let's say katakanlah manufacturers ini, okay, tidak berada dekat dengan pasaran tumpuan. Maksudnya, dia jual barang ni jauh daripada tumpuan pasaran. Okay, contohlah, barang-barang ni, let's say macam, dia produce dekat tempat, okay, dia ni produce barang-barang yang berunsurkan elektronik, for example. Tapi dia produce dekat dengan kawasan pendalaman. Okay, maksudnya, dia tidak, proximity to markets dia tu kurang. Bila proximity to markets dia kurang, okay, maksudnya dia akan mengalami masalah dari segi JIT ataupun high transportation cost. Maksudnya, dia manufacturer ni nak pergi hantar barang, transport barang ni ke market jauh. Bila nak hantar barang ke pelanggan dekat bandar, dia produce, contohlah dia produce dekat kawasan pedalaman. Dia nak pergi hantar dekat market customer-customer ni dekat bandar. Jauh. Okay, bila jauh daripada location A ke location B ni jauh, akan ni lead kepada masalah JIT system ataupun high transportation cost. Jadi dia kena ada dekat dengan market lah, senang untuk dia ni. Okay, and then proximity to suppliers. Kita kena ada dekat dengan suppliers. Sebab kadang-kadang perishable goods, suppliers ni dia supply perishable goods. Contoh macam hotel. Hotel, dia ada restoran. Restoran memerlukan barang mentah, raw materials, contohnya ikan, udang dan sebagainya. Okay, katakanlah supplier ni jauh berada daripada kawasan hotel itu. Yang pertama, benda-benda perishable goods ni, makanan yang raw materials ni, dia cepat rosak. Jadi kalau supplier jauh, dia tidak boleh supply benda-benda yang fresh. Okay, kalau contohlah kan, tengok hotel. Hotel ni dia serve apa? Kadang dia serve ketam, lobster dan sebagainya. Okay, of course lah bila dia nak bagi dekat customer, dia akan bagi dekat customer yang fresh lah kan. Jadi, kalau katakanlah supplier dia ni jauh, macam mana benda-benda perishable goods ni akan jadi fresh? Okay, satu lagi ialah, katakanlah supplier dia ni jauh daripada company dia, dan ini high transportation cost. Mungkin supplier dia akan charge transportation lebih mahal berbanding yang lain. Okay, and then bila supplier contohnya jauh daripada lokasi company kita, dia akan bagi produk as a bulky, maksudnya bulk. Benda tu dia akan bagi banyak-banyak. Bila banyak-banyak, kita tak nak benda tu sebab kita akan cuba untuk implement JIT, just in time, ataupun inventory yang bila nak guna dia cukup-cukup. Tak terlalu banyak, tak terlalu sedikit. Sebab bila terlalu banyak, dia akan cepat rosak. Bila terlalu sedikit, dia tidak dapat memenuhi demand customer. Okay.